Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah dalam siri ke-6 ini saya akan paparkan satu jenis yang luar biasa dan juga dikatakan misteri di zaman tamadun Fir'aun dulu. Dan makanan itu sebenarnya masih ada sehingga hari ini. Dan Allah pernah ada sebut dalam Quran ayat 61 surah Al-Baqarah. Kenapa dikatakan misteri dan luar biasa? Cuba kita lihat gambar ni. Ini ialah salah sebuah istana peninggalan zaman tamadun Fir'aun dulu. Perhatikan dalam gambar ni ada dua tiang atau dua menara yang kalau kita sebut Twin Tower. Tinggi, sangat tinggi menjulang. Dia punya tingginya, simen tak apa, batu tapak dia saja sama tinggi dengan kita berdiri. Kita lihat ke atas sayup tinggi. Macam mana mereka bangunkan batu yang tinggi ini, menara yang tinggi ini, dan siap dengan ada tulisan bergambar sampai ke kemuncaknya. Tengok kiri kanan tu. Ada tulisan bergambar sampai ke kemuncaknya. Kan hebat, luar biasa. Bukan ini saja istana Fir'aun. Cuba lihat. Yang ni ada satu lagi. Ini juga istananya besar. Tinggi. Hebat. Macam mana mereka mampu buat begini besar istana? Tenaga apa yang mereka gunakan? Ya, banyak para pengkaji dan ahli sejarah mencatatkan yang penduduk Mesir ni memang penduduk Mesir zaman tamadun Fir'aun ini memang kuat, gagah, perkasa. Mereka makan apa? Rupa-rupanya mereka ada amalan makanan-makanan ni hebat-hebat. Antaranya makanan ni yang kita nak cerita ni, yang pada anggapan mereka dapat memanjangkan umur, mampu bekerja berat dan cergas. Dan memang betul pun. Kita tengok macam mana mereka membangunkan istana-istana dan piramid. Selain daripada istana ini, kita lihat ada lagi istana yang lain, yang ni. Yang ni hebat dalam sejarah. Sebab ramai pakar-pakar sejarah mengatakan inilah istana Fir'aun Ramses, tempat Nabi Musa AS membesar dengan belayan kasih permaisuri Asia, isteri Fir'aun. Apa hebatnya istana ini? Tengok di kiri kanan jalan nak masuk ke istana, ada patung-patung singa yang besar-besar. Besar macam mana? Tengok perhatikan orang yang berjalan ni, kecil-kecil je banding dengan singa ni. Mana ini menunjukkan mereka memang ada pakar-pakar ukir yang hebat-hebat. Termasuk pakar-pakar yang nak membina bangunan tinggi-tinggi ni. Macam mana bangunan tinggi ni dibangunkan tanpa alat-alat moden seperti hari ini. Allahu Akbar. Itulah dia. Betul ke mereka ni kuat? Ya, betul. Mereka memang kuat. Buktinya, tengok gambar ni. Dan gambar-gambar lukisan macam ni, banyak kita jumpa di dinding-dinding kubur Fir'aun. Kubur Fir'aun di bawah tanah banyak, kebanyakannya, selain daripada di dalam piramid. Jadi kita tengok dinding, dia ada lukisan gambar, memaparkan sejarah mereka zaman itu. Okey. Mereka bina piramid tanpa alatan canggih. Berapa ramai pekerja? Ramai. Dianggarkan antara 20 hingga 30 ribu orang sehari bekerja. Dan ramai yang mati nak menyiapkan satu piramid ini. Golongan apakah yang bekerja buat piramid? Terdiri daripada pakar dalam berbagai bidang seperti jurutera, pakar geometri dan sebagainya. Sebab tu orang geometri dia faham macam mana piramid ini dibina. Bukan pakai letak susun batu jadi macam bukit tajam gitu. Bukan. Dia ada kaedah-kaedah tertentu. Selain daripada itu, pekerja-pekerja mahir juga. Walaupun dia bukan jurutera, tapi dia mahir nak menyusun batu-batu itu. Dan selebihnya yang teramai ialah buruh. Buruh ni
ada setengah pendapat kata hamba. Iaitu siapa dia? Bani Israel. Bani Israel ni berbeza dengan golongan Fir'aun. Golongan Fir'aun ini ialah bangsa Qibti, bukan Bani Israel. Okey, kalau kita tengok sini, mereka gunakan teknologi secara natural. Pakai angkat batu, tahu tiang kayu situ, mereka tarik tiang, terangkatlah batu belah sini. Canggih juga, canggih zaman itulah. Ini gambar-gambar yang saya katakan tadi, di dinding-dinding kubur Fir'aun, keluarga Fir'aun, macam-macam gambar lukisan. Yang ini melambangkan mereka tarik batu, macam dalam gambar tadi. Okey. Muslimin, muslimat rahmati Allah, sebelum kita nak sambung cerita panjang lagi tentang Fir'aun ini dan kaumnya, tolong like dan share. Kerana cerita ini juga cerita yang berkait dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita bertambah pahala yang berpanjangan, pahala jariah, sampai-sampai kepada yang lain. Dan jangan lupa subscribe bagi yang mereka belum lagi subscribe. Piramid sebenarnya banyak di Mesir, termasuk piramid-piramid kecil, piramid dekat Tasik Karun pun ada. Nanti insya-Allah kita akan ceritakan kalau ada masa tentang Tasik Karun pula. Ini antara piramid yang dikatakan terawal dibina dengan menggunakan batu besar-besar. Ini dipanggil Haram Saqqarah Al-Mudarraj ataupun piramid bertingkat-tingkat, piramid Saqqarah namanya, bertingkat-tingkat. Ini yang dah lama lah tua dah ni. Dan sekarang pun masih orang dapat melawat, tengoklah, menyaksikan bagaimana kehebatan orang zaman dahulu. Selain daripada itu, yang termasyhur hari ini ialah Ahram Jizah. Ahram Jizah ni sebab tempat ini namanya Al-Jizah, maka dipanggil Ahram Jizah. Iaitu di pinggir bandaraya kota Kahirah. Ya, di antara tiga ni ada satu yang besar, iaitu dipanggil piramid Raja Khufu. Kita tengok gambar dari dekat. Ni piramid Raja Khufu. Piramid ni adalah terbesar di antara yang tiga tadi. Dan semua piramid ni lah yang paling besar sekali. Pembinaannya bukan setahun dua. 20 tahun nak siapkan ini. Dengan tak banyak mana tenaga buruh yang bekerja dan yang mati. Korban semasa pembinaan piramid ni. Ahram Khufu ni, kalau kita tengok tu, di depan dia, sebelah depan ada singa, manusia berbentuk singa. Dia panggil sphinx. Okey. Berapa usia piramid Khufu ni? Ada yang menjangkakan sekitar 4,500 tahun yang silam. Ada juga yang mengatakan sekitar 3,500 tahun yang silam. Pendek katanya, lama dah benda ni wujud di zaman dulu. Untuk apa dia bina piramid ni? Ini satu persoalan. Kenapa Fir'aun dan orang-orang dia bina piramid? Rupanya untuk simpan mayat. Kat mana simpan mayat? Tu, dekat sini. Kawasan tengah-tengah piramid berada dalam dan bahagian atas sikit. Saya dah masuk dalam. Tengok. Ini gambar dia. Kita boleh masuk, tengok. Sekarang ni mayat dia dah tak ada sini. Dah dibawa ke Museum Mesir. Yang ada tinggal hanyalah keranda dia saja. Tong keranda saja. Jadi kita dapat tengok keranda lah. Nak tengok Fir'aun, kena pergi ke Mesir. Kena pergi ke Museum Mesir. Museum Kahirah. Tengok di dinding-dinding ada lukisan. Macam-macam maklumat lukisan ini. Lukisan ni berkala yang masih ada kekal sebagai ini. Itu yang menakjubkan orang hari ini. Color jenis apa yang digunakan sehingga begitu tahan lama. Okey, bila kita masuk dalam ni, kita tak rasa panas walaupun tak ada aircon. Ini satu lagi teknologi yang menakjubkan. Macam mana orang zaman Fir'aun bina satu bilik khas ni, letak mayat Fir'aun dalam udara yang tidak panas. Itulah salah satu faktor, setengah pendapat mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan mayat Fir'aun tahan lama selain daripada menggunakan bahan-bahan awet.
Dan begitu juga sekarang diletakkan di Museum Kahira dalam suatu bilik khas yang menggunakan suhu-suhu tertentu dan cukup rapi dijaga. Maknanya Fir'aun ni dia hebat masa dia hidup, mati pun hebat lagi dia jaga. Dan pernah suatu zaman saya di Mesir, orang tak dapat melawat mayat Fir'aun ni. Kenapa? Kerana keluar garam daripada mayat Fir'aun ni. Ini juga insya-Allah kalau ada waktu saya akan ceritakan lagi kisah misteri ini. Macam mana keluar garam. Dia lemah di Laut Merah dulu. Ribuan tahun dulu, hari ini keluar garam. Ini nak membuktikan kebesaran Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran. InsyaAllah ada masa kita cerita tu. Ini sebahagian gambar-gambar yang saya kata berlukis di dinding-dinding setiap bilik mayat keluarga Fir'aun. Hebat kan orang zaman dulu? Sampai sekarang dah ribuan tahun gambar masih ada. Bolehkah kita masuk dalam bangunan piramid tadi? Itu satu persoalan. Jawabnya ya. Boleh masuk. Ya, kita masuk dari sini. Ada pintu masuk. Masuk sini, kalau orang dulu dia tembuk sampai ujung, tak jumpa. Dia tembuk lagi ke sana. Ya? Tembuk sampai situ, tak jumpa. Naik lagi, tembuk ke atas pula. Akhirnya jumpa di situ. Jumpa di situ, ini dia bilik dia yang kita tengok tadi. Di situ duduknya rupanya. Okey, ada jalan ke? Macam mana? Ya, ini terowong. Kalau dulu terowong ni sempit je. Ada setengah-setengah bahagian kita terpaksa mengangkak gitu. Tapi nampak gambar ni sekarang ni dah diperbesarkan dan ada tangga yang cantik, agak selesa. Ya. Ini pintu masuk tadi. Pintu masuk di sini. Sebenarnya pintu ni orang sekarang buat. Begitu terowong tadi, orang sekarang buat. Dulu dia tak ada tinggal terowong. Sebab tu orang mencari-cari. Ya. Kemana arah tempat letak mayat Fir'aun tu. Dan yang satu menakjubkan lagi, kita masuk dalam terowong ni mengangkat-angkat separuhnya. Patutnya panas. Tak panas. Itu pelik lagi. Pelik. Sampailah kita ke kemuncaknya. Okey, kalau kita tengok dari luar, piramid ni hebat sungguhlah. Betapa kuatlah, tegaplah badan mereka yang membina piramid ni. Pasal batu banyak besar-besar, macam mana mereka angkat. Bukan angkat letak. Angkat mendaki semakin tinggi sampai jadi gunung. Tu dia. Batu ni tuan-tuan tengok besar tak? Besar. Ini dia. 15 tan setiap ketul batu. Bayangkan punya berat. Kalau kita tak sah kena angkat, tolak pun tak bergerak. Kalau kita berdiri kat batu ni, tengok orang Arab berdiri. Ya. Ada gambar kita berdiri, tak jumpa dia nak cari. Kalau kita orang Melayu ni, sama tinggilah dengan batu ni. Itu orang Arab dia tinggi sikit. Maknanya besar sungguhlah batu ni. Okey. Dari mana batu-batu ni mereka ambil? Jawabnya, ini Kahirah, ini Aswan. Dari Kahirah ke Aswan ni sekitar 1000 km. Macam mana mereka bawa? Melalui Sungai Nil ni. Daripada Aswan, ini gambar Aswan. Ada batu-batu banyak di sana. Bawa melalui Sungai Nil ni sampai ke Kahirah. Sekitar 1000 km. Agak berapa hari lah nak sampai. Mereka pakai apa? Bukan pakai kapal kargo. Mereka gunakan kapal pengangkut yang dinamakan Marakib Syams. Kapal matahari. Kalau kita hari ni, macam-macam nama kapal. Ada kapal KD Hantuah, Jembat dan sebagainya. Mereka ada kapal matahari. Ni gambarnya. Gambarnya kalau kita tengok bukan merupa kapal sangat. Macam rakit je nampak batu tu. Tapi begitulah. Dan kalau kita tengok gambar orinya macam tu. Sekarang ni orang buat replika. Replika macam tu jadi. Cantik lah. Kalau betul macam ni, perahu zaman Fir'aun. Okey. Selain piramid, mereka juga bina istana-istana. Ini istana yang saya telah tunjuk tadi. Yang mana di sini tempat Nabi Musa AS dibesarkan. Ya. Ini gambar dari udara. Kalau tadi ni gambar waktu malam. Ini
gambar dari udara. Kalau kita tengok rupanya satu komplek yang luas. Ini ada gambar masjid ni, masjid yang baru orang bina. Di tepi sungai. Kalau betul ini tempat istana Nabi Musa besarkan, maknanya macam tepatlah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apabila Nabi Musa dilahirkan, Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya hanyutkan dalam merakit Nabi Musa. Nabi Musa hanyut masuk ke dalam kawasan istana. Jumpa orang istana, lalu Asiyah, isteri Fir'aun ambil, nak buat anak angkat. Ini buktilah sebab istana ni sebelah sungai. Ini istana yang pernah kami melawat. Satu masa saya pernah bawa rombongan pergi umrah dan kita pergi ke Mesir. Kita dapat bergambar di sini, dapat menyaksikan dari satu istana ke satu istana. Ini lagi istana dia. Tapi sebahagian tu kalau kita tengok runtuhan istana lah. Ini peta macam mana kami bergerak. Kami tidak melalui Sungai Nil, tapi kami naik bas melalui tepi Laut Merah. Bila sampai waktu senja, kami sampai ke kawasan ini. Kami bermalam di sebuah chalet yang indah, cantik di tepi laut. Laut Merah. Sungguh seronok tengok pemandangannya. Dan besok paginya kami bertolak terus ke Al-Uqsur. Al-Uqsur ni, inilah yang dikatakan lembah raja-raja. Sebab di sini kalau tengok ni, banyak istana-istana Fir'aun. Sebab kemungkinan setiap Fir'aun bina istana sendiri. Begitu jadi banyak tu. Fir'aun inilah raja-raja mereka. Okey, kalau kita tengok lagi selain daripada gambar istana tadi, ini ada lagi istana yang ada patung pula tinggi. Kalau tadi ada tiang, ni ada patung tinggi. Tinggi patung ni, batu tapak nak letak patung ni saja setinggi kita berdiri. Bayangkan. Itu belum patungnya, baru tapak dia letak patung tu dah tinggi dah. Kalau kita tengok, duduk dekat, tengok patung ni, sayup ke atas. Ini lagi satu. Kita tengok, kita termenung sekejap. Macam mana mereka ukir bina ni? Sampai tinggi ke atas. Dia panjat macam mana ke atas tu? Panjat apa macam mana? Itu kan heran. Mengherankan sungguh kita. Ini istana yang tadilah. Gambar waktu malam. Ada misteri dia. Nanti saya cerita sekejap lagi. Di sini misterinya. Istana Fir'aun ni dia ada kolam mandi. Inilah kolam mandi besar. Saya bertanya kepada askar yang jaga sini. Dia kawasan-kawasan istana ni semua askar jaga, bukan polis. Kenapa jaga? Kerana dia tak nak bagi orang ambil benda-benda atau batu-batu di sini. Orang biasa je, kadang-kadang ambil batu walaupun kecil, sorok dan gocek, bawa balik. Agaknya dia kata berkat ni, tempat istana Fir'aun. Jadi khurafat lah. Kalau semua orang, berjuta-juta orang datang sini ambil sikit seorang batu, lama-lama habis batu ni. Jadi saya tanya askar ni. Sebenarnya Fir'aun ni, khazanah dia banyak. Yang semuanya boleh katakan dah diletak di Museum Kahirah. Seperti kursi emas dia, gelang emas dia, pinggan mangkuk dia, katil dia, macam-macam lah ada di sana. Dan pernah satu masa mereka pinjam khazanah Fir'aun ni daripada Mesir nak bawa ke Amerika dengan kapal terbang. Kapal terbang yang bawa alat-alat Fir'aun ni diiringnya dengan beberapa buah kapal perang Amerika. Kenapa sama macam itu? Kerana nilai barang-barang Fir'aun ni bukan jutaan ringgit. Tinggi harganya. Sebab orang tak boleh buat dah macam zaman Fir'aun ni. Jadi balik kepada cerita ni tadi. Saya tanya askar, ada tak peristiwa-peristiwa aneh di kolam ni? Dia kata ada. Kalau malam bulan purnama ataupun malam ada bulan sama-sama, dia kata sering mereka dengar riuh orang mandi dalam kolam ni. Seram dengar bunyi. Kalau kita duduk malam-malam dengar bunyi riuh orang ni mandi, lari kita. Saya tanya, ada nampak ke orang? Tak ada, tak nampak. Jin lah tu mandi. Dia kata ada misteri dia.
Allahu Akbar. Mereka ni kuat, gagah. Ya. Balik kepada tadi cerita makan apa yang jadi gagah, kuat mereka ni. Ya. Makanan itu ada di sekeliling kita, saya dah sebut tadi. Dan ada disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Apa dia? Ni, bawang putih dan bawang merah. Alah, mudahnya kita kata. Ya, banyak kajian-kajian dibuat tentang bawang putih dan bawang merah. Kita tengok Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, kitab perubatan Nabi, tentang bawang putih dan bawang merah ni. Dia kata apa? Dia kata pemerintahan Fir'aun telah menjadikan bawang putih dan bawang merah ni sebagai tumbuhan suci. Tumbuhan suci. Ya. Macam mana cara mereka makan? Nanti kita ceritakan. Mereka, orang-orang zaman Fir'aun ni menganggap makanan itu sangat penting. Sehingga mereka bekalkan kepada orang mati dalam keranda dia. Terutama bawang putih, bawang merah ni. Dibekalkan dalam tu. Selain daripada makanan-makanan lain. Kenapa buat bekal makanan? Sebab mereka ni peka. Dia kata, kat sana nanti dah tak ada makanan. Warung ke kedai dah tak ada dah. Jadi kita kena bekal makanan dia. Untuk dia makan di alam lain, dalam kubur lah maksudnya. Itu kadang-kadang kita fikir macam mana dia orang boleh fikir itu. Dia tak fikir ke makanan tu akan basi, akan rosak. Lama mana nak tahan makan. Allahu Akbar. Itulah bila sesat, begitulah. Ya. Mereka lukiskan dinding-dinding kubur. Seperti yang kita tengok ni. Ya. Mereka abadikan dalam berbagai bentuk aktiviti mereka dulu. Antaranya bawang yang termasyhur. Mereka lukis. Pokok kurma dan sebagainya. Dalam kitab Atimah Al-Fara'inah, tulisan Dr. Abdul Fattah, dia kata apa? Pekerja-pekerja pembinaan piramid makan bawang putih setiap hari untuk menguatkan tenaga hayat dan cergas. Cuma mereka makan macam mana? Nanti kita akan sebut ya. Makan masak macam mana dia orang ni. Dr. Abdul Fattah kata, selain daripada bawang, mereka juga makan kacang dal, kacang pul, kacang kuda. Dan ini semua berkhasiat belaka. Sebagaimana kalau kita tengok dalam ayat 61 surah Al-Baqarah, pun Allah Ta'ala sebut. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Itu kacang dal, ya, bawang putih, bawang merah dan sebagainya. Sayur-sayuran. Ya. Kalau kita tengok lukisan yang diabadikan di dinding kubur mereka, tengok tu. Mereka bawa hidangan makanan. Ada ikan. Ada itik. Ni apa ni, aiskrim ke? Wallahualam. Dan kalau kita tengok di atas tu, macam-macam adalah. Burung pun ada tu. Okey, itu ni macam-macam burung. Itu semua ada memberi makna gambar ni. Dalam kitab Tibbun Nabawi lagi, Ibnul Qayyim Jauziyah menyatakan tentang faedah bawang putih ni sangat banyak. Saya petikkan sebahagian saja. Nombor 1, dia kata dapat membunuh mikrob di dalam mulut sepantas 3 detik atau 3 minit. Maksudnya kalau orang ada masalah gigi ataupun tak ada masalah pun, kita kunyah saja bawang putih, tapi bawang putih mentah. Dia mengeluarkan satu bahan yang boleh membunuh kuman. Dalam masa yang sangat pantas. Hebat kan? Yang kedua, dia kata makan bawang mentah boleh mengobati penyakit-penyakit natural yang berkaitan khususnya dengan kulit. Kalau kita tengok amalan makan bawang putih mentah ni, rupanya sampai sekarang mereka warisi sejak zaman Fir'aun. Saya biasa je tengok anak-anak Arab makan roti dengan bawang putih. Sebelah tangan pegang roti, sebelah tangan lagi pegang bawang putih segar dengan daun-daun dia sekali. Ngap roti, ngap makan bawang. Ngap roti, ngap makan bawang. Kadang-kadang dengan tomato mentah. Mereka sihat. Makan begitu je. Kita masak dulu. Sebab tu kita jumpa dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah kata, siapa makan bawang putih, jangan datang masjid. Kecuali masak dulu. Sebab apa? Bawang putih makan mentah, dia berbau kuat. Tapi itulah amalan orang Arab. Sejak daripada dulu, dia suka makan bawang putih mentah sebab kuat tenaga. Dan banyak sangat khasiat dia. Cuma bila nak pergi masjid tu, janganlah makan bawang mentah dulu.
Lepas masjid, makanlah. Macam kita makan petai. Jangan makan sebelum nak pergi masjid. Hara orang sebelah-sebelah. Makan durian gitu juga. Hara orang lain. Seterusnya, yang ketiga. Ternyata ketiga ni bawang putih ni dapat menurunkan paras kolesterol, terutama kolesterol 3G. Kolesterol ni ada banyak. Ada HDL, ada LDL, ada 3G, ada ratio dia. Jadi yang 3G ni, kalau dia tinggi boleh sumbat jantung. Boleh sakit jantung. Jadi amallah makan bawang putih banyak-banyak. Ada setengah pendapat kata, kalau kita nak elok jaga darah kita, saluran darah kita, sekali masak satu labu ni. Kita makan satu labu. Kalau ada 2 orang nak makan, kena 2 labu. Seorang selabu. Barulah dia. Dia. Dan yang keempat ni dia kata, dia dapat menguatkan perut. Juga tenaga batin. Dan dapat tambahkan sperm, kualiti sperm. Orang-orang yang tak dapat anak, maknanya sperm dia ada masalah. Makanlah bawang putih banyak. Ini satu ikhtiar selain daripada ubat-ubat lain. InsyaAllah. Seterusnya, kalau kita tengok yang kelima, dia dapat meningkatkan sistem penghadaman. Sistem penghadaman ni yang penting ni. Sebab kita kalau makan makanan, hadam tak betul, makanan tu sama ada tak jadi nutrisi, tak jadi zat kepada badan kita, macam curah air daun keladi. Sebab tu ada orang yang kurus, dia kata makan banyak lah, tapi tetap kurus. Iyalah, zat-zat makanan tu tak lekat. Macam curah air atas daun keladi. Jadi dapat meningkatkan sistem penghadaman supaya elok. Supaya makanan sebahagian yang zat diambil untuk tenaga badan kita dan sebahagian buang. Dan juga mencegah daripada kering tekak. Ini Ibn Qayyim kata. Saya ambil fakta-fakta dalam Tibbun Nabawi. Adapun fakta-fakta yang orang-orang nutrisi, para pengkaji perubatan, kesihatan yang buat sekarang, muslimin-muslimat boleh rujuk. Banyak di tempat lain. Seterusnya, dia kata bawang putih juga adalah diuretik semula jadi. Untuk orang masalah kencing. Taklah was ke, payah nak kencing ke, sekejap kencing ke, tak tos kata orang ke, macam-macam problem-problem kencing. InsyaAllah bawang putih, kalau ikut At-Tibbun Nabawi ni, dia dapat mengatasi. InsyaAllah. Dan yang ketujuh, dia dapat merawat kembung. Ni tradisi orang Melayu pun tahu dah. Kembung makan bawang putih banyak. Siaplah keluarga nanti. Dan yang ke-8, dapat melegakan sakit dada yang disebabkan oleh selsema. Misalnya kahak-kahak yang pekat, tersumbat, jadi sesak dada, sakit dada dan sebagainya. InsyaAllah bawang putih dapat membantu selain daripada obat-obatan lain. Banyak lagi sebenarnya apa yang ditulis dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Tapi saya tidak memanjangkan dalam masa yang terbatas ini. Kalau kita tengok lagi, ada lagi disebut dalam kitab At-Tibbun Nabawi tadi. Dia kata bawang putih yang kita tumbuk, campur madu, campur cuka, campur sedikit garam. Untuk apa? Dia kata letakkan pada gigi yang sakit. Alah, sakit gigi rupanya. Tak payah cari obat. Ambil je bawang putih, tumbuk, campur madu, sikit campur cuka, campur garam sikit. Letak dekat gigi sakit. Ini bukan saya kata. Ini Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam Perubatan Nabi. Yang kedua, memudahkan cabut gigi yang rosak dan berlubang. Gaham-gaham yang rosak. Tambahlah. Dan yang ketiga, bawang putih tumbuk campur dengan air madu dapat merawat kahak dan cacing. Kalau orang masalah cacing, ini je rupanya. Senang je. Okey, setakat itu saja dulu. InsyaAllah saya dah sebut tadi, kalau kita nak cari kehebatan bawang putih lagi, banyak dalam bidang nutrisi dan kesihatan. Wallahu a'lam bishawab. Tolong sharekan ilmu Allah ini ke seramai mungkin yang mampu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.